Right, Assalamualaikum. Okay, insyaAllah petang ni kita akan masuk topik barulah, okay, iaitu cell division. Okay, seperti yang you all sedia maklum, dalam cell division ni actually kita akan bincangkan cell cycle, kita akan bincangkan proses mitosis dan juga meiosis, alright. Actually mitosis yang kita akan bincang ni, okay, tak beza pun dengan mitosis dengan meiosis yang you all pernah belajar, okay, previously, right. Okay, so insyaAllah untuk petang ni kita akan cuba bincangkan stages, okay, di dalam cell cycle, alright, di mana cell cycle ni melibatkan interface dan juga mitotic phases, okay, dan kita juga akan describe stages of mitosis and kita akan tengok behavior of dia punya kromosom, and then kita akan bincangkan macam mana cytokinesis berlaku di dalam animal cell dan juga di dalam plant cell, right? Okay, yang. So kita akan tengok stages in a cell cycle dulu. Okay, so bila kita bincangkan tentang cell cycle ni, yang sebenarnya cell cycle kita ni terbahagi kepada dua, iaitu interface, okay, dan juga mitotic phases. Okay, interface ni dia terdiri daripada phase yang pertama iaitu G1 phase, right? Yang kedua kita ada S phases, yang ketiga kita ada G2 phase, alright. Selepas G2 phase berlaku, okay, mitotic phases akan berlaku, di mana okay, dalam mitotic phases ni akan melibatkan proses mitosis dan juga cytokinesis, right. Okay, so ini adalah gambaran cell cycle lah kalau kita tengok, okay, kenapa kita katakan dia cycle, sebab memang dia cycle, itu yang dikatakan sebagai cycle. Kalau kita tengok di sini adalah G1, kat sini adalah S phases, di sini adalah J2, dan di sini barulah berlaku mitotic phases, okay, di mana proses mitosis dengan cytokinesis akan berlaku di situ, right. Okay, untuk cell cycle yang phase yang pertama adalah G1 phases. Okay, kalau kita tengok cycle tadi, jelas kita dapati bahawa G1 phases ni adalah longest phases. Okay, dia adalah longest phases. Alright, so during G1 phases ni yang, okay, kita akan dapati volume cytoplasm akan bertambah. So logik lah, kalau volume cytoplasm tu bertambah, sel kita akan grow kan, akan membesar. Alright, then pada ketika G1 juga berlaku penghasilan protein, penghasilan karbohidrat dan juga lipid. And of course dalam G1 juga, okay, what we call organelle pun banyak dihasilkan during the G1. Okay, kalau kita tengok animation ni, okay, nampak dia menunjukkan ketika G1 tu sel tu is grow. Okay, kalau orang tanya kenapa masa G1 phases ni, okay, cell is grow because volume cytoplasm bertambah. Kenapa volume cytoplasm betul bertambah? Organelle bertambah. Okay, protein, karbohidrat, lipid pun bertambah di dalam sel. Alright. Okay, so itu apa yang berlaku di dalam G1 phases. Okay, kita tengok phases yang kedua, okay, iaitu S phases. Tadi kita dah tengok dekat bahagian ni. Okay, G1 phases. Sekarang kita nak tengok dekat bahagian sini. Okay, S phases di situ. Right? Okay. Untuk S phases, okay, perkara yang paling penting yang berlaku masa S phases ni yang adalah DNA synthesis. Okay. During DNA synthesis ni sebenarnya, DNA is replicate and consists of two identical chromatin. Gambaran dia begini. Sebelum S phases berlaku, kita punya DNA dia dalam keadaan begini. Tetapi bila DNA kita replicate, okay, dia akan membentuk identical sister dia. Begitu. Alright. Okay. So itu yang berlaku during the S phases. Okay. Kalau kita tengok animation ni, right, nampak pada peringkat awal kita punya DNA just dalam bentuk benang DNA sahaja. Okay, tetapi bila S phases berlaku, okay,
right, DNA kita akan mengalami replication, nampak? Dia replicate. Okay, replicate maksudnya daripada single macam ni, okay, dia jadi double macam ni. Okay, tetapi kedua-dua tu adalah identical kerana dia terbentuk hasil daripada replication, okay, what we call sister chromatic yang sama. Sebab tu kita panggil dia identical sister chromatic, right? So itu yang berlaku during S phases. Okay, kita tengok phases yang seterusnya di dalam cell cycle. Okay, so tadi kita dah ada S phases, so sekarang ni kita akan tengok okay, phases yang ketiga iaitu G2 phases, right? Okay, so during G2 phases ni yang actually sel ni dia akan continue grow, dia akan terus membesar, menghasilkan lebih banyak protein, alright, menghasilkan lebih banyak organel, especially mitochondria, sebab okay, masa G2 phase ni sel kita perlu menghasilkan ATP yang sebanyak mungkin untuk membolehkan sel kita mengalami mitosis. Okay, that's why masa G2 phases ni mitochondria akan dihasilkan dengan lebih banyak untuk menghasilkan ATP. And another thing yang kita boleh nampak during G2 phases ni adalah duplication of the centrioles. Okay, ni. Mana centriole kita ni nanti, okay, during G2 phases dia akan menjadi 2. Right. Okay, kita tengok sedikit lah apa yang berlaku during the G2. Okay, nampak? Okay, kita punya what we call centriole is duplicate during the G2 phase di samping penghasilan ATP. Alright, okay, so itu yang berlaku dalam interface. Bermula dengan G1 phases, diikuti dengan S phases, okay, dan diikuti dengan G2 phases, alright. Okay, at the end of interface yang, okay, barulah sel kita akan masuk ke fasa mitotic phases. Di mana mitotic phases tu nanti kita akan tengok dia akan melibatkan proses mitosis. Okay, mitosis ni adalah proses yang melibatkan phases prophase, anaphase, metaphase dan juga telophase, right? Ataupun kita panggil dia sebagai nuclear division, karyokinesis. Then at the end of the mitosis, okay, sel kita akan mengalami division of cytoplasm ataupun kita panggil sebagai cytokinesis, right? So maksudnya kalau you are diminta untuk menerangkan cell cycle, you are kena terangkanlah all the phases yang ada, bermula dengan G1, okay, diikuti dengan S phases, diikuti dengan G2 phases, right? Okay, di mana tiga-tiga tu dia berada di bawah interface, and then awak terus terangkan tentang mitotic phases, okey, di mana dalam mitotic phases dia akan mengalami mitosis dengan cytokinesis. Cuma, okey, mitosis ni bila awak menerangkan cycle, you all tak perlu menerangkan secara detail lah. Okey, cytokinesis pun tak perlu terangkan secara detail. Kalau soalan tu bertanyakan tentang cell cycle, tapi penerangan you all kena detail, merujuk kepada G1, kepada S phases dan juga kepada J2 phases. Alright. Okay yang, so itu berkenaan dengan cell cycle. Okay, kita tengok seterusnya. Cell cycle ni simple je. Okay, seterusnya tentang mitosis. Okay, mitosis ni kita akan tengoklah stage by stage apa yang berlaku di dalam sel kita. Dan kita juga akan tengok behavioral kromosom. Maksudnya apa yang berlaku, okay, kepada kromosom kita sepanjang mitosis tu. Okay, so mitosis kita ni yang adalah cell division yang berlaku dekat somatic cell. Okay, bila kita katakan somatic cell, okay, somatic cell ni kalau merujuk kepada animal, contohlah kita ambil humans yang, somatic cell ni merujuk kepada semua sel, okay, yang membentuk kita ni, kecuali sel yang membentuk ovari dan juga sel yang membentuk testis. Right, kerana sel yang membentuk ovari dan juga sel yang membentuk testis, okay, dia akan mengalami meiosis, right. Tetapi kalau pada tumbuhan,
Kalau you all ingat lagi masa kita bincang plant tissue, okay, mitosis ni hanya berlaku pada beberapa bahagian tumbuhan saja. Okay, contoh, okay, tempat yang paling ketara berlakunya mitosis dengan banyaknya adalah di hujung akar dan juga di hujung pucuk. Right? Masa kita bincang proses apa yang kita bincang amali hari itu kan. Alright. Okay. So ingatlah. Okay. Mitosis ni occur di di somatic cell. Alright. Okay. Hasil daripada mitosis ni yang kita akan menghasilkan dua sel yang baru. Okay, ataupun kita akan hasilkan two daughter cell. Di mana daughter cell ni, okay, sifat dia mempunyai bilangan kromosom yang sama, okay, dan juga mempunyai kandungan genetik kromosom yang sama seperti parent. Okay, sebagai contoh, kalau parent cell tu contoh di sini dia mempunyai 14 kromosom, so nanti okay, daughter cell dia yang baru terhasil tadi pun setiap ni mempunyai 14 kromosom. Itu yang dikatakan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan parent, dan kandungan di dalam kandungan DNA di dalam what we call daughter cell juga adalah sama dengan kandungan DNA yang terkandung daripada parent. Kenapa kita nak pastikan bahawa genetic stability ni berlaku daripada generation ke generation. You just imagine simple. Kulit pipi saya ni luka. Dan sepatutnya tisu yang luka tu akan digantikan dengan tisu dan sel yang baru. Alright. Just imagine kalau di situ tidak berlaku mitosis. Sepatutnya mitosis berlaku dekat bahagian yang luka tadi kan, dan menghasilkan sel pipi yang baru. So bila dia menghasilkan sel pipi yang baru, so di sini maknanya di kawasan yang luka dekat pipi saya nanti tak nampak kecacatan lah, maknanya dia masih menghasilkan sel yang sama. Just imagine kalau berlaku meiosis di sel pipi saya, sepatutnya dia menghasilkan sel pipi tapi dia menghasilkan sel yang lain kan, bermasalah tu. Alright, that's why we need the mitosis to ensure genetic stability across the generation. Alright, yang okey, itu sedikit tentang pengenalan mitosis. So, mitosis ni ada 4 stages. Seperti yang you all maklum, dia terdiri daripada prophase, dan kita ada metaphase, kita ada anaphase, kita ada telophase. Right, so 4. Kalau you all diminta menerangkan proses mitosis, kita ada 4. Prophase, metaphase, anaphase dan juga telophase. Right. Kita tengok phase yang pertama iaitu prophase, right? So dalam prophase ni yang pada peringkat awal, kromosom di dalam sel kita sebelum mitosis ni berlaku, kita punya kromosom dalam keadaan bentuk berbenang halus yang kita panggil sebagai kromatin tau. Ingat sebelum sel mengalami cell division, kita punya DNA, kita punya kromosom dalam keadaan ataupun dalam bentuk kromatin. But bila sel kita masuk fasa prophase, kromatin kita ni dia akan dia akan memendek dan menebal. Alright, so disebabkan dia memendek dan menebal, itu yang menyebabkan kromosom kita ni boleh dilihat. Is visible. Kalau dalam keadaan kromatin, kita mungkin tak dapat melihat bentuk kromosom tu dengan jelas. Tetapi dalam prophase, bila kromatin kita tu dia memendek dan menebal, mengcondense, kromosom tu kita akan boleh nampak, become visible. Alright. And then another thing yang you all boleh nampak keadaan kromosom dalam prophase ni, kita nampak jelas kromosom kita berada dalam bentuk ataupun dia berada dalam keadaan two sister chromatid. Right, di mana kedua-dua sister chromatid ni is attached at the centromere. So tengah-tengah ni adalah centromere. Right, okay. So kita tengok secara
animation apa yang berlaku pada prophase. Nampak tak kromosom tu dia jadi condense and decondense, shorten and thicken, right? Tu yang sekarang ni kita boleh nampak okay, dia punya kromosom dalam keadaan okay, sister kromatik kat situ. Okay. Right, seterusnya apa yang berlaku dalam prophase yang selain daripada kita punya chromatin tadi tu dia condense okay, dan menyebabkan kromosom kita jadi visible, right? Okay, kita tahu pada peringkat awal, okay, kita punya kromosom berada di dalam nukleus, right? So bila sel kita masuk ke dalam fasa prophase, okay, nucleus envelope akan disintegrate. Maknanya akan hilang. Nucleolus pun akan hilang. Nucleolus ni adalah region tempat di mana kita boleh jumpa kromatin kan. Alright. Okay, then okay, another things yang penting yang berlaku dalam prophase ni adalah pembentukan spindle fibers. Okay. Right. Alright. You all tengok bila nampak kat situ. Kita punya nucleus envelope hilang dan nampak. Okay, sel kita akan membentuk spindle fibers. So spindle fiber yang diperlukan dalam proses mitosis ni actually bermula terbentuk okay, dalam fasa prophase. Right. Okay, so itu yang berlaku di dalam prophase. Alright. Seterusnya yang kita tengok phase yang kedua iaitu metaphase. Alright, so metaphase ni, kalau kita tengok kromosom behavioral dia yang, okay, kromosom dia akan, kita tengok gambar nampak, kromosom ni akan align at the metaphase plate. Metaphase plate maksudnya dekat bahagian tengah-tengah ni. Ini yang kita katakan dia align at the metaphase plate. Alright, dan kalau kita tengok betul-betul sister kromatik ni, okay, sister kromatik kita ni dia akan attach, dia akan melekat pada ni warna orange ni itu adalah spindle fiber ya. Okay, dia akan attach pada spindle fiber okay, at the centromere. Okay, nampak tak kat sini? Ni kan centromere dia kan? Okay, so kita punya sister kromatik ni, kromosom ni attach pada spindle fiber at the centromere. That's why bila awak nak melukis gambar rajah yang menunjukkan metaphase, awak kena lukis tepat begini. Okay, for example, kalau awak lukis begini yang okay, centromere dekat bawah means tidak melekat pada spindle fiber. So di situ gambar kita dikatakan tidak tepat. Sebab secara teori kita katakan sister kromatik kita bind ataupun attach pada spindle fiber dekat centromere. So sekarang ni kalau gambar yang saya lukis ni, okay, sister kromatik tu lekat pada dia punya arms, bukan pada dia punya centromere. Right. So itu yang berlaku during metaphase. Yang penting, okay, apa yang berlaku, okay, kromosom kita align, nampak align ni maksud dia tersusun dekat tengah-tengah yang kita panggil sebagai metaphase plate. Right. Okay. Okay, seterusnya adalah anaphase. Okay. During anaphase ni yang kita akan dapati spindle fibers akan begin to contract. Maksudnya dia akan memendek. Alright. Okay, and kalau kita tengok kepada kromosom behavioral, okay, centromere divide. Maksudnya centromere tu putus dua. Okay, and sister chromatid akan terpisah, separate, and then the daughter chromosome, the sister chromatid tadi dia akan move to the opposite pole. Okay, yang mana dikatakan move to the opposite pole, tengok. Sekarang ni nampak tak? During this, spindle fiber kita akan memendek tau. Disebabkan dia memendek, okay, centromere kita akan divide. Okay, nampak tak? Dia putus dua. Itu maksud dia centromere tu akan divide. And then sister chromatid kita ni ataupun daughter chromosome ni nampak dia akan bergerak to opposite pole. Yang belah sini akan bergerak ke sini, yang belah sini dia akan bergerak ke sini. Tu maksud sister chromatid separate and move to the opposite pole. Okay, kalau soalan tanya apa yang berlaku during anaphase, yang paling penting tu di sinilah. Okay, sister chromatid separate and move to the opposite pole. And then at the same time, okay, dia juga okay, disebabkan oleh shortening of the spindle fiber. Itu yang berlaku during anaphase.
Okey, seterusnya adalah telophase. Telophase ni adalah phases yang terakhir di dalam mitosis. Alright. Okay, kalau you all tengok event apa yang berlaku during telophase, sebenarnya dia adalah berlawanan sahaja dengan apa yang berlaku di dalam prophase. Alright. So during telophase ni, okay, kita akan dapati kita punya daughter chromosome tu akan sampai to the pool kan. Okay, yang ni sampai dekat sini. Okay, yang ni pun sampai dekat sini. Dan, okay, apa yang kita boleh lihat dalam telophase ni yang kromosom kita dia akan uncoil semula. Okay, and dia akan jadi lengthen balik. Maknanya dia akan jadi chromatin again. Right, kalau tadi dia cantik je dalam bentuk macam ni, sekarang dia dah jadi seperti berbenang halus. Right. Okay, sebab tu saya katakan dia berlawanan daripada prophase. Kalau prophase tadi dia what we call dia condense kan, dia akan shorten and thicken, tetapi bila dia masuk dalam telophase dia akan jadi halus semula kan, dia akan jadi memanjang semula. Okay, membentuk chromatin. Right. Okay. So okay, at the end of the telophase juga kita akan dapati nucleus envelope terbentuk semula. Okay, nucleolus pun akan membentuk semula, and then spindle fiber akan disintegrate. Alright, kerana okay, di sini sebenarnya okay, proses mitosis tu telah lengkap. Alright, okay, that's why spindle fiber tu akan disintegrate. Alright, akan hilang lah okay, daripada pada kita punya sel. Alright. Okay, so itu 4 phases penting yang berlaku dalam mitosis. Okay, bermula dengan prophase, diikuti dengan metaphase, and then kita ada anaphase dan juga kita ada telophase. Tetapi, okay, mitosis ni tidak berakhir dengan telophase. Okay, walaupun mitosis ni berakhir dengan telophase, tapi at the end, okay, satu proses yang perlu berlaku yang kita panggil sebagai cytokinesis, iaitu division of cytoplasm. Alright, so cytokinesis ni dia objektif dia sama, okay, daripada satu sel kita nak menghasilkan 2 sel, tetapi dia punya mekanisme tak sama bila melibatkan animal cell dan juga melibatkan plant cell. Right. Okay, so sekarang ni kita tengok cytokinesis yang berlaku di dalam animal cell. Right. Okay, so ini adalah gambarannya, dan kalau sebelum tu yang tengah ni, okay, ini adalah contractiling. Okay, contractiling ni yang dia boleh constrict, mean boleh mengecut. Alright, so apa yang berlaku? Okay, yang kalau you all tengok, bila contractiling tu is constrict, mengecut, dia akan membentuk cleavage furrow. So which one yang dikatakan cleavage furrow ni lah? Ni. Ini yang dikatakan cleavage furrow. Maksudnya hasil daripada constriction of the contractiling tadi, dia akan membentuk cleavage furrow. So cleavage furrow tu, okay, dia akan terus deepen, mengecut dan mengecut sehinggalah sel kita tu pinch out. Okay, membentuk ataupun membentuk dua sel. Okay, daripada satu tadi dia akan menghasilkan dua sel. Okay, itu kesan daripada pembentukan cleavage furrow. Dia memutuskan sel yang asal tadi. Alright. So yang penting, okay, cytokinesis dalam animal cell adalah melibatkan pembentukan cleavage furrow. Kalau soalan tanya macam mana cleavage furrow tu terbentuk? Okay, just melibatkan constriction of contractiling, pengecutan contractiling tu. Okay, so cleavage furrow terbentuk. Finally, okay, cleavage furrow tu akan menyebabkan sel yang asal tadi pinch into two. Okay, menjadi 2. Right. Okay, itu cytokinesis di dalam animal cell. Right. So then, okay, kita tengok cytokinesis okay, di dalam plant cell. Okay. Right. So, cytokinesis dalam plant cell ni tidak melibatkan formation of cleavage furrow yang, tetapi dia melibatkan formation of cell plate. Alright. Okay, one thing yang you all kena tahu, kita punya Golgi apparatus akan menghasilkan vesicle. Vesicle ni something like this lah. Okay, vesicle ni, di mana vesicle ni lah nanti yang akan bergabung dan yang akan membentuk cell plate. Right? Okay. Kalau kita tengok dalam animation ni, nampak
Okay, ini adalah kita punya Golgi apparatus. Nampak dia menghasilkan vesicle. So vesicle tu dia akan tersusun tau. Tersusun. Alright. Dan dia akan fuse. Dia akan bercantum. Okay, membentuk cell plate. So yang tengah-tengah ni adalah cell plate. Alright. Okay. So cell plate tu pula dia akan enlarge. And then sehinggalah dia fuse dengan plasma membrane. Right. Okay. So then apa yang berlaku seterusnya? Okay, so kalau kita nampak kat situ, okay, two daughter cell, okay, sebenarnya telah terbentuk dan akhirnya cell plate berkembang dan membentuk sel wall. So terbentuklah dua sel baru untuk plant cell. Kalau animal tadi dia pinch off two terus, tapi in cases of plant cell ni dia akan berada side by side tapi dipisahkan oleh cell wall. Right. Okay, so itu semua yang korang kena tahu tentang cytokinesis.